Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini kita akan belajar tajuk yang seterusnya untuk tahun 5 iaitu luas bentuk gabungan. Okey, pada kali ini dalam tajuk luas bentuk gabungan, kamu akan menentukan luas gabungan dua bentuk. Okey, yang melibatkan segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 3 sama sisi, segi 3 sama kaki dan segi 3 bersudut tegak. Okey, untuk tajuk luas bentuk gabungan, kamu boleh rujuk buku teks Matematik tahun 5 muka surat 224 hingga 225. Okey, contoh pertama, kira luas bentuk gabungan yang diwarnakan oleh cin. Okey, ini bentuk gabungan yang diwarnakan oleh cin. Okey, cuba lihat perhatikan bentuk A ni ialah bentuk segi 4 sama. Okey, semua sisi dia sama panjang. Okey, kemudian B ni pula ialah bentuk segi 3 bersudut tegak. Segi 3 sudut tegak, nampak? Dia ada sudut tegak kat sini. Okey, jadi kita kena cari luas satu persatu, kemudian kita tambahkan. Okey, pertama luas, kita tulis kat sini, kita nak cari luas segi 4 sama. Okey, luas A ni lah, luas segi 4 sama A. Okey, macam mana kita nak cari tips untuk cari luas segi 4 sama? Ingat formulanya ialah panjang darab lebar. Okey, jadi kita buatlah kat sini supaya kita ingat panjang darab lebar. Okey, jadi kita kena tentukan ukuran panjang. Ini ialah ukuran panjangnya 4 unit. Jadi kita tulis kat sini 4 unit. Darab lebar pula. Okey, lebar dia yang ini. Okey, 4 unit juga. 4 unit. Okey, nampak? Jadi kita nak darabkan ni. Okey, ni nak darabkan panjang dan juga lebar. 4 darab 4 kita akan dapat 16 unit persegi. Okay, jelas? Maksudnya kita boleh nampak kotak-kotak dalam ni. Ni satu kotak ni ialah 1 unit persegi. Ni 1 unit persegi. Okay, jadi bila kita darab 4 darab 4, ini ialah keluasan 4 darab 4 tu. Ada 1 persegi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unit persegi. Okay, maksudnya luas yang cin warnakan untuk segi 4 sama ni ialah 16 unit persegi. Okey, tanda 2 ni maksudnya ialah persegi. Okey, kita baca sebagai 16 unit persegi. Okey, maksud dia ada 16 ni, 16 unit persegi. Okey, langkah kedua, kita perlu cari luas segi 3B. Okey, kita kena cari luas segi 3B. Okey, formula untuk luas segi 3 ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi kita salin kat sini, 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, jadi kita kena cari ukuran tapak dan juga ukuran tinggi. Kita masukkan. Okey, 1/2 darab. Okey, rujuk dekat segi 3 ni. Okey, tapaknya ialah yang ini. Yang kat bawah ni. 2 unit. Okey, tulis sini 2 unit. Okey, jadi tapak ukuran dia 2 unit. Darab tinggi. Tinggi mesti dari bawah, dari tapak tegak ke atas. Ni tinggi dia. Okey, tinggi mesti dari tapak tegak ke atas. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi tingginya ialah 4 unit. Okey, jelas? Okey, jadi sekarang kita perlu selesaikan. Ni ialah kemahiran darab pecahan. Darab pecahan dengan nombor bulat. Ni nombor bulat. Jadi setengah darab dengan 2 unit, darab 4 unit. Okey, kita boleh juga buat 1. Atas ni semua darab sahaja. Ni per 1 per 1. Ingat tak? Okey, jadi 1 darab 2. Kita darab atas dulu. 1 darab 2, 2 darab 4, kita akan dapat 8 unit persegi. Okey, sebab 2 kali ni darab unit, jadi 2 unit, tulis 2 kecil kat atas ni, persegi. So 2 darab 1 dia jadi 8 unit persegi bahagi 2. Okey, jadi 8 bahagi 2 kita akan dapat 4 unit persegi. Okey, ini ialah
luas segitiga B. Okey, nampak? Kita dah dapat luas segi 4 sama A. Kemudian kita dah dapat luas segitiga B. Okey, tengok betul ke 4 unit? Tengok 1, 2. Nampak unit persegi dia ada 1, 2. Yang ini dia cantum dengan ni. Jadi 1. Ini kalau kita cantum dengan ni dia jadi 2. Okey, 2, 3, 4. Okey, jadi 4 unit persegi. Okey, jadi sekarang kita tambahkan. Kita kena tambah sebab kita nak luas bentuk gabungan. Kita kena tambah luas A dengan luas B tadi. Okay, kita dapat 16 unit persegi. Kita tambahkan dengan 4 unit persegi. So, kita tambahkan. Buat bentuk lazim kat tepi. 16 tambah 4. Kita akan dapat 10. Kat sini 20. Okay, jadi 20 unit persegi. Ni jawapan untuk luas bentuk gabungan ni. Okey. Okey, contoh yang kedua. Perhatikan gambar rajah yang diberi. Kemudian kita perlu kira berapakah luas permukaan dinding yang telah dicat. Okey, cuba tengok. Ini ada tingkap 1, 2. Ni dua-dua ni tingkap. Jadi kawasan ataupun permukaan dinding yang telah dicat ni ialah ini. 1, ada 2 bahagian. Ada 2 permukaan kat sini. 1 A, kita panggil permukaan A. Kemudian satu lagi ni pun permukaan B. Dua-dua ni ialah bentuk segi 4 tepat. Okey, jadi sekarang kita kena kira luas permukaan dinding yang telah dicat. Kita kena kira ni lah. Kita kena cari luas A, kemudian kita kena cari luas B. Okey, ni dia. Kita perlu cari luas permukaan dinding yang telah dicat. Kita cari permukaan A, kemudian permukaan B. Okey, jadi langkah pertama, kita cari dulu luas A. Cikgu tulis sini mudah je, luas A. Maksudnya permukaan A ni. Okey, macam mana kita nak cari luas A? Kita tengok ini ialah segi 4 tepat. Okey, luas segi 4 tepat kita boleh cari dengan formula panjang darab lebar. Okey, ini ialah luas segi 4 tepat. Panjang darab lebar. Okey, jadi kita ingat saja bentuk L. Okey, luas kita ingat bentuk L. Kita tengok dekat sini bentuk dia. Okey, bentuk L ialah yang ini. Kenapa saya suruh ingat bentuk L? Kita kena tahu sisi ini. Sisi ni ialah 3 meter dan sisi ni ialah 2 meter. Apa kita nak buat? Kita kena darab. Okey, 3 meter darab dengan 2 meter. Okey, masukkan dalam formula ni. 3 meter darab 2 meter. Okey, 3 darab 2 kita akan dapat 6 meter persegi. Okey, unit untuk luas dia mesti ada persegi. 2 kecil ni. Okey, jadi meter darab meter dia akan dapat meter persegi. Okey, jelas? Bila dah cari luas A, ni semua ni ialah 6 meter persegi. Sekarang kita nak cari pula luas B. Okey, luas B pun sama. B ni ialah panjang darab lebar. Sebab dia segi 4 tepat. Okey, ingat L. Okey, pergi kat sini. L. Jadi unit sisi ni, sisi sebelah sini. Okey, darabkan dengan sisi sebelah sini. Inilah panjang lebar dia. Okey, ni panjang, ini lebar. Kita darab saja. Okey, cari ni 3 meter, darabkan dengan 5 meter. Okey, tulis sini 3 meter, darab pula dengan 5 meter. Okey, 3 darab 5 kita akan dapat 15. Okey, unitnya jadi meter persegi. Okey, maksudnya ni semua ni luasnya ialah 15 meter persegi. Okey, bila kita dah dapat luas A dan luas B, sekarang kita kena jumlahkan. Kita jumlahkan luas A. Jadi luas yang kita nak cari, jumlah luas semua sekali permukaan yang telah dicat ialah 6 meter persegi tambah dengan 15 meter persegi. Okey, buat kat tepi 15 tambah 6. Kita akan dapat 11. 1 tambah 1, 2. Jadilah semua sekali 21 meter persegi. Okey, ini sebab meter persegi tambah dengan meter persegi. Unit jadi meter persegi lah. Okey, jelas? Jadi inilah luas permukaan dinding yang telah dicat. 21 meter persegi. Okey, seterusnya ialah contoh yang ketiga. Okey, perhatikan gambar rajah yang diberi. Okey, ada 2 bentuk gabungan segitiga. Okey, yang pertama ada segitiga yang warna biru ni. Kemudian segitiga berwarna kuning. Okey, digabungkan. Jadi kita kena kira luas bentuk gabungan ini. Okey, jadi kita dah nampak dah ada 2 bahagian permukaan. Kita kena carilah luas
segitiga biru ni. Kemudian kita cari pula luas segitiga warna kuning. Baru kita tambah. Okey, jadi sebelum tu ingatkan semula formula ataupun tips untuk cari luas segitiga. Ingat, luas segitiga, nampak je segitiga. Luas dia ialah 1/2. Mesti ada 1/2. Darabkan dengan tapak. Dan juga darab tinggi. Jadi kamu kena tentukan ukuran tapak. Kemudian tentukan ukuran tinggi. Kita masukkan dalam formula ni. Kemudian kita selesaikan. Okey, jadi langkah pertama, kita cari dulu luas segitiga biru ni. Okey, cikgu masukkan formula 1/2. Okey, kita kena darab tapak. Okey, jadi tengok dekat gambar rajah ni. Rujuk kepada yang segitiga warna biru ni. Tapaknya ialah yang ini. Okey, ini ialah tapak. Okey, kemudian tinggi dia mesti bersilang Tinggi dia ialah yang dari tapak ke puncak. Okey, jadi ini ialah tinggi. Okey, kita masukkan ukuran. Tapaknya ialah 60 cm. Kemudian kita darabkan dengan ukuran tinggi ialah ni, 40 cm. Okey, jelas? Dah ada ukuran tapak, dah ada ukuran tinggi. Kita selesaikan. Okey, 1/2 ni kita boleh mansuhkan dulu. Kita boleh mansuhkan, maksudnya 2 boleh bahagi 2, kita akan dapat 1. 60 bahagi 2, kita akan dapat 30. Okey, jadi sekarang kita tinggal darab je. 1 darab 30, 30 darab 40. Okey, kita akan dapat, kita buat kat tepi ni, 30 darab 40. Okey, sifar ni kita turunkan saja 2 kat sini. 3 darab 4, kita akan dapat 12. Jadi inilah jawapan dia, 1200 cm persegi. Okey, ini untuk luas segitiga warna biru ni. Okey, jelas? Okey, kemudian langkah kedua, kita kena cari luas segitiga warna kuning pula. Okey, jadi kita rujuk dekat segitiga warna kuning ni. Okey, gambar rajah ni dia sengit-sengitkan. Jadi kita kena pandai kenal pasti mana satu tapak dan mana satu tinggi. Okey, segitiga sama juga. Cikgu masukkan yang ini 1/2 darab. Okey, tengok segitiga yang warna kuning ni, mana satu tapak. Okey, jadi tapaknya ialah, tak ada satu garis ni. Ini ialah tapak dia. Okey, bucu atas ni, okey, tegak ke atas ni ialah garis dari tapak ke bucu. Ini ialah tinggi dia. Okey, ialah tinggi. Jadi sekarang kita masukkan saja tapak dia ialah sekarang bukan 60 60 ialah dari sini sampai sini. Ini ialah 60 tambah 10 tambah 10. Jadi tapak dia ni semua 6, 7, 80 cm. Okey, jelas? Jadi tapak untuk warna kuning ni, segitiga warna kuning ialah 80 cm. Kemudian kita darabkan dengan tinggi. Okey, ni tinggi dia. Tinggi dia ialah 100 cm. Okey, sekarang kita masukkan 1/2 ni dulu. Okey, 2 bahagi 2, 1. 80 bahagi 2, kita akan dapat 40. Okey, 40 cm. Okey, 1 darab 40 cm darab 100 cm. Maksudnya 1 darab 40 ialah 40. Kita darabkan dengan 100. Okey, nampak ada sifar 3 ni. 1, 2, 3. 4 darab 1 ialah 4. Okey, jadi jawapan dia ialah 4000 cm persegi. Okey, ingat? Unit luas dia mesti ada 2 kecil kat atas tu. Maksud dia ialah persegi. Okey, sekarang bila dah dapat kedua-dua luas untuk permukaan biru ni dengan kuning, kita kena jumlahkan. Kita jumlahkan jumlah luas. Kita boleh tulis jumlah luas sama dengan 1200 cm persegi. Kita tambahkan dengan 4000 cm persegi. Jelas? Okay, buat bentuk lazim. 1200 tambah 4000. Dua-dua ni ialah unit centimeter persegi. Okay, jadi bila kita tambah, dia akan jadi centimeter persegi juga. Okay, sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah sifar, sifar. Ini 2 tambah sifar, 2. 4 tambah 1, 5. Jadi jawapan dia 5200 centimeter persegi. Okay, jelas? Kita dah tambahkan luas segitiga biru dan juga gabungkan dengan luas kuning, segitiga kuning, dia akan dapat 5200 cm persegi. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Ayah menanam rumput pada kawasan berlorik seperti yang ditunjukkan.
Okey, jadi kita kena cari luas kawasan berumput itu. Okey, cuba perhatikan gambar rajah yang diberi. Okey, jadi kamu lihat kawasan yang dilorikkan dengan warna hijau ini ialah kawasan yang berumput. Okey, kecuali yang warna putih ni. Maksudnya ini tak ada rumput. Okey, jadi kita kena cari luas kawasan yang warna hijau ni sahaja. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita perlu cari luas segi empat tepat yang besar ni. Maksudnya yang ni, yang pertama, kita cari macam biasa luas segi empat tepat, iaitu panjang darab lebar. Kemudian kita kena tolak kawasan yang kita tak nak ni, yang tak berumput ni. Ini ialah luas segi empat sama. Okey, jadi kita akan dapat luas kawasan berumput sahaja. Okey, jadi step pertama, okey, langkah pertama, cari luas segi empat tepat. Okey, luas segi empat tepat, ingat panjang darab lebar ataupun ingat je L. Okey, pergi kat sini L. Jadi sisi ni kita darabkan dengan sisi ini. Okey, sisi ni ukuran dia ialah 4.8 meter. Kemudian kita darabkan dengan sisi yang ini 6 meter semua ni. So kita masukkan luas sama dengan 4.8 meter darabkan dengan 6 meter. Okey, jom kita cari. Kita boleh buat bentuk lazim. Darabkan dengan 6. Okey, so 8 darab 6 kita akan dapat 48. Okey, 6 darab 4 24. Tambah dengan 4, kita akan dapat 28.8. Okey, jadi kita tulis kat sini 28.8. Unit dia jadi meter darab meter, dia akan jadi meter persegi. Ni ialah unit luas. Okey, kemudian langkah kedua, kita kena cari luas segi empat sama. Okey. Luas segi empat sama yang berwarna putih ni. Okey, jadi panjang darab lebar juga. Okey, panjang darab lebar. Dua-dua sisi ni sama panjang. Ini 2 meter, ini 2 meter. Sebab dia adalah segi empat sama. Jadi kita masukkan 2 meter darabkan dengan 2 meter. Okey, 2 meter darab 2 meter, kita akan dapat 4. Unit dia jadi meter persegi. Okey, jadi kita dah dapat luas segi empat tepat. Semua ni ialah 28.8 meter persegi. Kemudian luas segi empat sama ni kita dapat 4 meter persegi. Kita kena tolakkan dia. Okey, jadi kat bawah ni luas kawasan berumput. Okey, kita masukkan hasil yang kita dapat tadi 28.8 meter persegi, iaitu luas semua. Okey, kita tolakkan dengan luas yang kita tak nak ni, iaitu 4 meter persegi. Okey, jadi kita boleh buat bentuk lazim. 28.8 meter persegi tolakkan dengan 4 meter persegi. 4 meter ni maksudnya 4.0 meter persegi. Okey, tolakkan macam biasa. 8 tolak 8. 8 tolak 4 ialah 4. Kat sini 2. Okey, jadi inilah jawapan dia, iaitu luas kawasan berumput ialah 24.8 meter persegi. Okey, jelas? Okey, ini ialah latihan untuk kamu cuba, iaitu hitung luas setiap bentuk gabungan dan juga kira luas kawasan yang berlorik. Okey, latihan ini ada di buku teks muka surat 225. Okey, cikgu harap video ini dapat membantu kamu menyelesaikan tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih.